Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan memperkenalkan iaitu konsep etika dan peradaban Malaysia. Etika merupakan berkaitan prinsip akhlak dan juga tingkah laku yang menjadi prinsip pegangan seseorang individu ataupun kumpulan pekerjaan atau kumpulan kesatuan dan sebagainya. Dalam takrifan ini kita dapat lihat bahawa etika merupakan suatu bidang falsafah yang mengkaji tingkah laku manusia sama ada baik atau buruk yang perlu kita ketahui dan amalkan dalam kehidupan seharian. Ia juga akan meliputi sudut individu, masyarakat maupun negara. Seterusnya, era pra-kolonial. Antara pengaruh era pra-kolonial yang dapat dilihat dari semasa ke semasa ialah pengaruh agama Hindu-Buddha di tanah Melayu. Ianya dapat dilihat melalui 4 kesan. Yang pertama, kesan terhadap pemikiran, kesan terhadap sistem undang-undang, kesan terhadap sistem ekonomi dan kesan terhadap seni budaya dan adat resam. Seterusnya, perubahan yang dibawa Islam ke tanah Melayu. Ianya dapat dilihat melalui 5 perkara iaitu akidah dan kepercayaan, bahasa dan perkataan, perlakuan individu, aspek sosial dan sosioekonomi. Seterusnya ialah era kolonial. Kolonial adalah sebuah istilah yang merujuk kepada pengembangan kekuasaan sesebuah negara ke atas wilayah dan manusia. Berikut merupakan susul masa penjajahan yang berlaku di tanah Melayu pada era kolonial. Masyarakat kita pada zaman ini telah mengadaptasi cara hidup bangsa penjajah dalam kehidupan seharian secara tidak langsung, sehingga berlakunya percampuran versi etika, etos, etiket seperti percakapan, pentadbiran, cara makan dan lain-lain lagi. Era pasca kolonial merupakan era moden yang berlaku selepas penjajahan. Pasca kolonial merupakan sebuah pemahaman yang muncul berikutan dengan wacana penentangan atau wacana balas terhadap kolonialisme, iaitu pada tahun 1950 hingga 1990. Pada zaman tersebut terbentuknya beberapa gerakan yang bergerak untuk mengembalikan identiti yang hilang serta kebanggaan yang diragut oleh penjajah pada masa itu. Antara kesan yang diterapkan oleh penjajah ke atas masyarakat di tanah Melayu adalah seperti pembentukan parti politik, sekolah vernakular dan juga kemudahan infrastruktur. Dalam memahami pergerakan idea etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlu memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persiraan alam Melayu, khususnya di tanah Melayu. Tamadun Melayu secara umumnya merupakan sebuah tamadun yang sangat kaya dengan warisan yang meliputi segala aspek kehidupan. Hal ini menyebabkan peradaban ini sering dikunjungi oleh kuasa-kuasa luar untuk mengadakan hubungan. Sepanjang peradaban tamadun ini, banyak berlakunya perkembangan daripada pelbagai segi seperti agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Sebagai contoh, tamadun Melayu merupakan antara peradaban yang berjaya membuat sistem salinan air dan membuat sistem pinci air mereka sendiri. Pada awalnya, hubungan antara India dengan tanah Melayu telah bermula sejak kurun kedua Masehi. Hubungan ini bermula apabila berlakunya kegiatan penyebaran agama Hindu dan Buddha serta pelayaran putera di Raja India. Peradaban India telah banyak juga mempengaruhi peradaban Melayu daripada segi institusi pemerintahan, adat istiadat, bahasa, kesenian, seni bina, kepercayaan dan lain-lain lagi. Contohnya dari segi adat, terdapatnya pengaruh peradaban tamadun India, antaranya ialah melenggam perut yang dijalankan ke atas seorang isteri yang hamil genap 7 bulan. Hubungan antara alam Melayu dengan Cina bermula sejak zaman dinasti Han lagi. Tamadun Cina secara umumnya merupakan salah satu tamadun terawal di dunia. Kemunculan Melaka menjadi simbol yang menggambarkan tradisi hubungan baik dengan kerajaan Cina yang membuka jaringan dalam penyerapan peradaban khususnya pada zaman dinasti Ming pada abad ke-15. Seterusnya ialah pengaruh peradaban Timur Tengah. Teori yang menyatakan bahawa pada kurun ke-7 Islam dibawa terus melalui hubungan perdagangan dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah telah membawa kesan yang besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu yang mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan dan sebagainya. Pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya luput, cuma disesuaikan dengan ajaran Islam seperti hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan warisan kesenian. Tanah Melayu jatuh ke dalam pemerintahan tentera Jepun pada tahun 1941. Namun demikian, peradaban ini tidak terlalu mempengaruhi peradaban Melayu. Antara kesan daripada peradaban Jepun adalah bangkitnya semangat nasionalisme yang telah berjaya mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan untuk menolak pemerintahan penjajah. Selain itu, wujudnya industri baru, kemajuan dalam sistem pentadbiran dan pendidikan. Pengaruh peradaban barat bukan sahaja mempengaruhi kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Di Malaysia, kita dapat lihat dengan jelas
kesan pengaruh barat dalam kehidupan kita. Antaranya ialah kita menggunakan sistem demokrasi berparlimen dalam pentadbiran negara dan mengamalkan sistem ekonomi kapitalis. Dari segi sosial pula, masyarakat mula berfikiran terbuka dan mengamalkan sosial kekeluargaan yang tidak sesuai diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Implikasi ilmu etika dan peradaban. Dengan mengetahui persoalan-persoalan asas berkaitan etika dan peradaban dapat membuka ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Pendedahan tentang ilmu dan latar belakang mengenai etika dan peradaban boleh memupuk sifat rasa persefahaman yang tinggi antara satu sama lain. Kesimpulan dan cadangan. Bagi menangkis kelemahan-kelemahan yang ada pada masyarakat Malaysia pada hari ini, beberapa strategi perlu diberi perhatian sewajarnya agar peradaban Malaysia sentiasa terpelihara. Terdapat 3 strategi asas yang boleh diterapkan sebagai inti kemajuan dalam peradaban. Antaranya adalah dengan pemantapan nilai-nilai murni serta nilai-nilai budi masyarakat. Selain itu, pemantapan ilmu sains dan teknologi juga perlu diberi perhatian sebaiknya. Di samping itu, pemantapan asas organisasi dan operasi. Jelaslah bahawa kepentingan mengukuhkan etika dan peradaban di Malaysia amat penting dalam menuju sasaran wawasan yang digariskan serta wajar ditambah baik dari semasa ke semasa strateginya agar kejayaan meletakkan negara antara salah sebuah negara yang maju pada masa hadapan dapat direalisasikan bersama. Kesimpulannya, amat diharapkan kita menerapkan nilai etika dan peradaban dalam kehidupan kita agar dapat membina masyarakat yang bertanggungjawab dan berilmu dalam kalangan rakyat Malaysia.